Okey, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga. Seperti biasa, kalau ada gangguan live ni, sebentar lagi kalau terputus ke apa-apa, jadi jangan ke mana-mana, refresh balik, saya akan ulang balik siaran ni. Sekejap lah. Okey, baik. Hari ini saya nak sentuh dua tajuk utama. Tajuk pertama adalah berkenaan dengan pilihan raya kecil Slim yang saya dah banyak rungkai sebelum ni. Tapi secara khususnya hari ini saya nak buat satu pendedahan penting. Tajuknya ialah tidak ada calon Perikatan Nasional di pilihan raya kecil Slim. Okey, mengapa saya katakan demikian? Sebentar lagi saya akan jelaskan. Tajuk kedua saya adalah berlaku kegusaran, kemarahan di kalangan akar umbi PPBM apabila semalam didakwa Azmin Ali yang baru saja sertai PPBM mungkin akan dijadikan naib presiden parti itu. Okey, so ini dua tajuk utama yang saya nak sentuh hari ini. Tapi sebelum saya mulakan dua tajuk ini, saya nak sentuh sedikit berkenaan dengan beberapa dakwaan yang dibuat. Kononnya ada usaha untuk cuba membeli undi di Slim. Seperti mana yang saudara-saudari tahu atau mungkin tidak tahu lagi, saya beritahu. Peguam kepada calon Parti Pejuang Tanah Air yang bertanding sebagai calon bebas di Slim telah membuat satu laporan polis terhadap Menteri Sumber Manusia. Dan dakwaan yang dibuatnya agak serius, bahawasanya Menteri Sumber Manusia M. Sarawanan telah membuat sogokan di Slim. Dan hari ini polis telah mengesahkan menerima laporan tersebut dan mengumumkan bahawa perkara itu sudah dipanjangkan kepada Suruhanjaya Pilihan Raya. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, Jadi ini adalah dakwaan serius dan saya harap perkara ini akan dikaji. Sebabnya ada beberapa insiden yang saya sendiri rasakan tidak betul dan saya nampak. Tapi sebelum saya sempat menulis atau berkata apa-apa, saya terbaca bahawa peguam calon bebas telah membuat laporan polis. Jadi saya alu-alukanlah tindakan polis untuk menyiasat perkara ini dan memanjangkannya kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Baik, saya akan masuk kepada tajuk. Tajuk pertama. Tidak ada calon Perikatan Nasional di pilihan raya kecil Slim. Saudara-saudari kena faham dua perkara. Isu Perikatan Nasional dengan isu Muafakat Nasional ni saya dah banyak sentuh. Saya akan letakkan link kepada dua sidang media saya terdahulu di ruang komen selepas habisnya sidang ini. Dan anda boleh rujuk kepada live-live tersebut di mana saya dah jelaskan dengan terperinci. Saya tak nak ulang untuk live ni. Bahawa kalau kita lihat semalam ada pengumuman. Sebenarnya pengumuman itu adalah bahawa Perikatan Nasional telah didaftarkan. Dan pihak yang mendaftarkan adalah PAS bersama dengan parti PPBM. Okey. Dan kemudian pengumuman dibuat oleh orang yang baru saja menyertai PPBM. Jadi pelik sikit lah. Azmin yang buat pengumuman. Seharusnya yang buat pengumuman adalah Hadi ke, sebab PAS terlibat, ataupun Muhyiddin ke sebagai Presiden PPBM. Ini tiba-tiba Azmin yang buat pengumuman. Dan Azmin mengumumkan bahawa Perikatan Nasional yang didaftarkan di ROS melibatkan 5 parti, iaitu PPBM, PAS dan 3 lagi parti, termasuk parti komponen daripada Barisan Nasional. Dan setakat semalam,
saya tak maklum bahawa ianya MIC, tetapi saya meneka ianya MIC sebab UMNO dari awal lagi beria-ia tidak akan masuk Perikatan Nasional, dan saya dah jelaskan mengapa. Penjelasan ni saya dah beri sebaik saja Kerajaan Pimpinan Pakatan Harapan tumbang. Berkali-kali saya jelaskan mengapa UMNO akan engkar pendapat PAS, tidak akan setuju, dia akan buat gila. Semuanya saya dah jelaskan dan benda berlaku seperti mana yang saya jelaskan. Dan akhirnya PAS dah tidak berpuas hati, maka PAS buat keputusan untuk daftarkan. Dan semalam saya dah jelaskan rujuk sidang saya. Apabila pengumuman dibuat oleh apabila benda tu tular pagi semalam bahawasanya PAS dengan PPBM telah daftarkan Perikatan Nasional, maka Zaid Hamidi tiba-tiba beritahu bahawa UMNO nak minta penjelasan dari PAS. Bagi saya itu perkara bodoh, sebab sekian lama tim A UMNO bermaharaja lela di media, buat keputusan-keputusan tanpa rujuk PAS, sehingga PAS berang, sehingga PAS marah, sehingga PAS buat kenyataan umum bahawa UMNO tidak berbincang dengan kami. Keputusannya untuk tidak bersama Perikatan Nasional menjurus kepada keputusan PAS menerusi 5 kenyataan rasmi bahawa PAS ingin atau komited dengan Perikatan Nasional ke arah PRU 15 dan selepas. Dan saya dah jelaskan dalam 2 sidang media mengapa PAS berbuat demikian. Jadi pendeknya, sekarang dah ada Perikatan Nasional, satu gabungan berdaftar. Perikatan Nasional terdiri dari 2 parti. Satu parti adalah PPBM. Parti yang dah hancur berkecai. Lah ni lebih 60% akar umbi, pemimpin bahagian dan cawangan sudah meninggalkan parti. Dijangka sebelum pertengahan bulan depan, angka ni akan hampir 80%, mungkin juga mencecah. Dan so PPBM ni tak tinggal apalah. Tapi berdasarkan keputusan pilihan raya ke-14 dan selepas pilihan raya itu, selepas langkah Sheraton, apabila ramai lompat masuk parti itu, maka ada banyak MP. Dan untuk menambahkan bilangan MP untuk mewujudkan persepsi bahawa PPBM ni hebat, jadi diminta Azmin dengan 9 orang MP yang dulu dari PKR, mengkhianati PKR, lompat masuk ke dalam PPBM untuk menjadi ahli PPBM secara rasmi, kini pula mungkin akan diberi jawatan. Okey. Now, ini menimbulkan kemarahan berlipat ganda di kalangan akar umbi, sebab amat mudah untuk PPBM memecat Mahathir yang merupakan pencaturan yang salah. PPBM Muhyiddin tak jangka akan terima pukulan daripada akar umbi begitu hebat. Ini dah tambah kemarahan. Tiba-tiba senang-senang beri jawatan kepada Azmin. Tapi apapun persepsi cuba ditimbulkan bahawa PPBM ni kuat, sebab itu dia nak bilangan MP yang ramai. Sebenarnya PPBM ni dah 60% kosong. Dan itu kedudukan kerusi adalah terdiri dari MP yang sama ada lompat ataupun berdasarkan keputusan PRU 14. Kalau PRU diadakan, PPBM akan hancur berkecai. Jadi benda ni PPBM dah tahu. Jadi apa pun, ini adalah salah satu parti komponen Perikatan Nasional. Parti kedua adalah PAS. Dan PAS sebenarnya sudah jadi tunjang kepada Perikatan Nasional. Sebabnya, ini saya ulang sedikit, semalam saya dah cerita. Apabila Parlimen dibubarkan, maka bilangan kerusi tak jadi isu lagi. Jadi Perikatan Nasional akan terdiri daripada pemimpin-pemimpin. PPBM, PAS yang akan kontrol, dominate gabungan berdaftar itu. Dan yang paling popular di kalangan masyarakat Melayu Islam, walaupun dah kurang sokongan dia, adalah PAS. Okay? So PAS akan jadi dominan. Sebab itu PAS beria-ia nak jadi sebahagian daripada Perikatan Nasional supaya dia ada satu gabungan berdaftar milik dia sendiri, dan kemudian dia boleh buat apa-apa dengan gabungan tersebut. Okay. Tapi apa pun, UMNO bukan sebahagian daripada Perikatan Nasional. Itu nombor 1. Nombor 2, Muafakat Nasional tidak berdaftar. Jadi di PRK Slim, calonnya adalah calon UMNO. Dan calon UMNO hanya
mewakili Barisan Nasional, satu-satunya gabungan berdaftar. Dia tidak mewakili Perikatan Nasional. Jadi, hari ini Hadi atau Presiden PAS bukan nak kritik Hadi, tapi nak perbetulkan kenyataan dia yang tersasar teruk, iaitu sokonglah calon Perikatan Nasional. Itu adalah satu kenyataan yang tersasar. Tidak ada calon Perikatan Nasional, yang ada hanyalah calon Barisan Nasional. Okey, maknanya Perikatan Nasional yang merupakan gabungan baharu yang sebelum ni tak wujud, tidak ada calon. Yang ada calon Barisan Nasional. Sebab UMNO sah tidak terima Perikatan Nasional. Cuma mereka berkawan dan bersetuju untuk bentuk kerajaan secara persekutuan dua parti itu dari segi persahabatan dan sokongan ahli-ahli parlimen dan sebagainya. Bukannya sebagai ahli gabungan tersebut ataupun wakil gabungan tersebut dan sebagainya. Jadi ini adalah pertandingan Barisan Nasional menentang Blok Bebas Kuasa Ketiga pimpinan Tun Dr. Mahathir Mohamad menerusi Parti Pejuang Tanah Air, dan oleh kerana parti itu masih dalam proses pendaftaran, maka calonnya berdiri sebagai calon bebas. Ini kena betulkan, dan kalau saya minta jasa baik anda untuk like dan share video ni, masyarakat Slim kena faham benda ni. Perikatan Nasional yang diwakili oleh Perdana Menteri Malaysia tidak ada calon di Slim. Okey? Kalau dah faham, bagus. Nombor 2, tajuk nombor 2. Tindakan untuk menjadikan Azmin sebagai naib Presiden PPBM. Okey, sebelum saya sentuh ni, semalam Zahid Hamidi, selepas saya buat live ke sebelum ke entah apalah, dia mengaku bahawa MIC ada turut terlibat dalam Perikatan Nasional. Sebenarnya pendaftaran Perikatan Nasional ni, Zaid dan tim A ni semua dah lama tahu. Semua yang berjalan, mereka berpura-pura tidak tahu. So apa pun, bila benda tu dah jadi, kemudian Azmin yang dahulunya bukannya ahli Muafakat Nasional, tiba-tiba apabila menjadi ahli PPBM rasmi dan Perikatan Nasional, dan oleh kerana PPBM terlibat dengan Muafakat Nasional, maka Azmin dan kumpulannya yang berasal dari PKR sekarang masuk ke dalam Muafakat Nasional. Nah, konsep Muafakat Nasional ni adalah konsep Islamik. Pada dasarnya lah, berdasarkan penyatuan ummah yang ditimbulkan oleh tim A. Walaupun disokong oleh MCA dan MIC, tetapi pada dasarnya ia adalah berpaut kepada konsep penyatuan ummah. Dan saya dah beritahu, itu sebenarnya pembohongan tak wujud. Ini semua game tim A. Apa pun, sekarang PPBM nak dijadikan satu parti berbilang bangsa. Dan dia adalah satu komponen dalam Muafakat Nasional yang tidak didaftarkan. Jadi benda ni dah jadi tanda soal di kalangan ramai penyokong, netizen Melayu Islam. Sebenarnya bagi mereka semua yang berlaku ni caca merbah lah. Saya tak perlu jelaskan, anda lihat. Okey, Barisan Nasional, Muafakat Nasional tak didaftarkan, Perikatan Nasional, lepas tu satu parti dari MBN ada dalam ni ke apa, semuanya dah jadi dalca. Okey. Apa pun, tiba-tiba Azmin nak dijadikan naib presiden. Kemudian apabila benda itu meletup dan menimbulkan kemarahan akar umbi, timbalan Presiden PPBM yang baru cuba redakan keadaan dengan berkata, itu hanyalah satu cadangan ke apa ke. Ini satu pembohongan. Sebenarnya, yang saya dipahamkan, memang sah ada rancangan untuk cuba jadikan Azmin naib Presiden PPBM. Okey. So ini nombor 2. Untuk pemahaman lah anda. Jadi inilah yang sedang berlaku. Dan memang ada peredaran lah, banyak akar umbi yang masih berlaku. Sebab hari-hari nak bawa tu
buang masa lah, sebab benda ni sentiasa berlaku. Jadi sekali-sekala saya akan update. Tetapi memang hampir setiap hari ada orang keluar dari PPBM. Okay? So, secara kesimpulannya, di SLIM sekarang, jentera yang digunakan untuk menyokong calon UMNO atau calon Barisan Nasional melibatkan juga jentera kerajaan. Tetapi kalau saudara-saudari pergi ke SLIM dan perhati betul-betul, sokongan daripada PPBM sebenarnya teruk, hampir tak nampak. Ada tapi hampir tak nampak. So nampak sangat baju biru, and ini adalah kempen Barisan Nasional. Nampak sangat kalau pergi ke SLIM. Jadi rakyat SLIM kena tanya, okey, kalau pihak yang mengaku bersekutu untuk menubuhkan kerajaan dah berpecah, sampai kempen dia pun kurang kelibat PPBM, terus teranglah, PAS ada tapi kurang. Okey, perhati sendiri. Bukan memang Hadi turun satu hari beri ceramah dan sebagainya, tapi kalau kau lihat seluruh kempen tu, tanya sendiri berapa ramai, berapa hari nampak pemimpin-pemimpin PAS, berapa hari, berapa ramai pemimpin-pemimpin PPBM. Yang nampak sana baju biru. It is actually Barisan Nasional Campaign, bukan Muafakat Nasional Campaign, bukannya Perikatan Nasional Campaign. Di sini pun sama, ianya kempen Barisan Nasional. Dan itu adalah salah satu sebab yang menjurus kepada penurunan undi Melayu Islam sebanyak 10.1% di Chini. So, fikir-fikirkanlah. Sekadar nak minta orang sokong satu gabungan atas alasan penyatuan ummah, lihat pemimpin-pemimpin tu bersatu ke tidak. Kalau kau lihat di blok bebas kuasa ketiga, padu. Okey? So inilah cara melihat, bukan retorik yang dimainkan. Lihat sana. Dah berapa lama, berapa hari kempen. Lihat sana. Lepas live ni tiba-tiba dia orang nak turun ke apa, lihat sebelum ni. Okey? Berapa hari, berapa ramai yang datang selain daripada Barisan Nasional. Okey? Dan yang banyak sekali turun untuk berkempen adalah Najib. Dan saya lihat UMNO masih berpaut kepada Najib, iaitu ketua tim A. Seolah-olah because ramai pemimpin berkaliber yang lain. Ini dah disabit kesalahan, bukan nak kritik, bukan nak kutuk, dah disabit kesalahan. Tapi berpaut sangat. Zahid pun kurang. Okey? Jadi benda-benda ni kau kena perhatikan. Kau kena lihat. Dan ini akan memberikan gambaran kepada anda kebolehupayaan pihak-pihak yang mendakwa nak bawa perubahan tu untuk membawa perubahan tu. Dalam 3-4 hari, dalam seminggu lah, dah tular dalam 2 minggu lah, dah tular 2 surat minta jawatan bagi saudara ke anak ke apa ke. Ada menteri langgar SOP, kemudian cuba menutup kesalahan dia sebelum akhirnya mengaku. Tetapi pemimpin-pemimpin parti dari mana menteri itu datang masih cuba untuk menghalalkan benda tu. Bukan kita nak serang menteri tu, tapi kesalahan tu dah nyata dan melibatkan istana. Okay, somebody has to answer. Sebab ada makcik lah, pakcik lah, masuk penjara lah, kena beribu-ribu lah, rakyat biasa. Lepas berapa hari, baru hari ini keluar kenyataan rasmi dari Perdana Menteri berkenaan perkara tu. Okey. Saya tak nak cerita lagi lah benda tu, sebab benda tu pun dah tular, ramai pun dah cerita.
So sehinggalah kita berjumpa esok untuk siaran live malam harian kita. Jangan lupa sebentar lagi saya akan letak link kepada saluran Telegram saya. Ikuti saluran Telegram saya. Dan yalah, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga.